اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسر ولا تعسر يا كريم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang 23 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kita dan memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita berkumpul di surau di Masjid Rizwaniyah ini untuk sama-sama kita mengerjakan solat fardu asar berjamaah, dan insya-Allah untuk pengisian dalam kurang lebih 30 minit. Lagipun nak keluar tak boleh, tuan-tuan nak pergi bazar Ramadan tak boleh hujan. Ke tuan-tuan nak pergi juga, muah kita basah bersama. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa ini kita kongsikan, kita sembang-sembang saja. Ustaz, tajuk apa Ustaz? Tajuknya masih bab Ramadan. Tiada yang bagi tahu. Ustaz, bulan ni cerita Ramadan saja Ustaz. Kuliah subuh Ramadan, kuliah asar Ramadan. Saya respon bahawa ya memang kita kena peringatkan sentiasa. Dulu pun saya kuliah sebelum masuk Ramadan, saya bawa peringatan tentang apa persediaan kita untuk menghadapi Ramadan. Kenapa penting? Biarpun ramai para asatizah cerita pasal Ramadan, penting tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tengok di dunia luar, khususnya di medsos, di media sosial, baik di WhatsApp, baik di Facebook, tengok-tengok, fikir-fikir, baca-baca, renung-renung, dengar-dengar, rasa ni bulan Ramadan ke bulan Syawal ke bulan apa pun tak tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok, dia tak ada peduli dah sekarang tuan-tuan. Main bubuh aja. Tuan-tuan tengok. Walhalnya kalau kita betul-betul menghayati roh Ramadan, kita berjaga sungguh. Tuan-tuan masih ingat peringatan daripada saya dan asatizah yang lain. Apa yang perlu kita jaga ketika pada bulan Ramadan untuk mencapai puasa kita, bukan seperti untuk menahan, bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, iaitu kita menjaga pertuturan kita. Saya dah bagi peringatan dulu sebelum masuk Ramadan. Saya ingat asatizah yang lain pun dah bagi peringatan. Dan sebahagian daripada bentuk pertuturan itu adalah diterjemahkan dalam bentuk penulisan. Hari ini tuan-tuan tengok, kita berada pada bulan Ramadan, tetapi seolah-olahnya seolah-olahnya macam bukan bulan Ramadan. Tu kata, jadi Ustaz, kenapa bulan Ramadan je kita kena jaga, bulan lain? Kita jawab bahawa bulan lain pun kena jaga. Jadi kenapa bulan Ramadan ni? Sebab Nabi dah ingatkan. Memang ada hadis Nabi. Nabi ingatkan bahawa bulan Ramadan ni jaga diri kamu, jangan melakukan kemungkaran. Itu menjaga. Jadi oleh kerana begitu, tak apalah, kita kongsilah bab Ramadan ini. Tapi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ialah apa persediaan yang kita nak buat pasca Ramadan. Ini pasca Ramadan ni. Ada Ustaz, ada baki 7 lagi. Ya, baki 7 lagi tu saya risau saya tak sempat nak kongsi dengan tuan-tuan. Jadi kena saya punya turn hari ni, saya berniat untuk kongsi apa yang kita nak buat selepas Ramadan. Sebab itu kita dah khabar kan, para sahabat Nabi 6 bulan awal sebelum masuk Ramadan dah buat persiapan. Dan 6 bulan selepas itu masih mengekalkan dengan doa, Ya Allah, terimalah Ramadan kami. Terimalah segala amal kami di bulan Ramadan. 6 bulan. 6 bulan sebelum, 6 bulan selepas. Jadi kita nak tengok. Sebab kita bimbang, dia 2 je hasilnya tuan-tuan. 2 je hasilnya nanti. Kita tergolong dalam golongan mana? Golongan orang yang Allah Ta'ala terima Ramadannya, ataupun golongan yang Allah Ta'ala tak terima Ramadan kita. So kita kongsikan beberapa tips. Sebab madrasah Ramadan ini hanya sebulan ya tuan-tuan. Hanya sebulan. Tetapi sebulan tu, ajaibnya sebulan tu sebenarnya adalah untuk menampung 11 bulan yang berikutnya. Bukan dia hanya sekadar sebulan ni saja.
Tetapi dia punya hasil dia, kelahiran dia melalui madrasah Ramadan itu ialah kita nak tengok kita ini lulus ke tak lulus, degree kita ni macam mana. Mana nak menghadap 11 bulan yang akan datang. Maka ulama memberikan 5 panduan, ada 5 tips. Kita ringkas-ringkaskan sebab nak habis pukul 5.30. Pertama adalah mesti kita muhasabah diri. Mengapakah semangat kita beramal soleh dalam bulan Ramadan lebih hebat berbanding keadaan kita pada bulan yang lain. Ni yang tuan. Kot tak kena tak apalah, tapi kalau risau-risau kita kena muhasabah. Kenapa kalau waktu bulan Ramadan mudah je aku nak buat? Aku nak mengata orang pun aku jaga sungguh bulan Ramadan. Tapi ngapa bulan Ramadan je? Kenapa tidak dilanjutkan pada bulan Syawal dan bulan yang berikutnya? So ulama kata tips yang pertama kena muhasabah diri. Andainya kita ini pada bulan Ramadan kita beramal begini, kenapa pada bulan yang lain kita kurang? Itu kena muhasabah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab adakah kita beramal itu hanya kerana disebabkan Ramadan? Dan sekiranya amal soleh kita lakukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, sepatutnya segala kebaikan dilaksanakan sepanjang masa dalam kehidupan kita. Maka sebab itu ulama ada kalamnya. Kata ulama, barang siapa yang menyembah Ramadan, ketahuilah bahawa Ramadan itu dia bakal berlalu. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu maha hidup, kekal dia selama-lamanya. Jadi yang kita nak sembah, kita beribadah ini dalam bulan Ramadan ini adalah kerana lillahi ta'ala. Sempena bulan Ramadan. So jangan kerana Ramadan itu. Sebab kalau kerana Ramadan, tuan-tuan, Ramadan akan berlalu. Sama ada Ramadan berlalu meninggalkan kita atau kita yang berlalu meninggalkan Ramadan. Dua-dua sama ya tuan-tuan. Jadi kena muhasabah. So sepatutnya bulan lain pun mesti istiqamah. Yang kedua, perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kekuatan untuk melakukan amal soleh dan dijauhkan godaan iblis dan syaitan. Nabi SAW sering berdoa seperti yang diriwayatkan oleh Sahar Hausat radhiyallahu anhu, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tuan-tuan amalkan doa ni. Ni pada malam-malam ni. InsyaAllah nanti kita akan sentuh sepintas lalu. Yang ketiga, saya ringkas saja. Berusaha untuk mencari sahabat yang suka melakukan kebaikan. Kerana teman baik amat penting dalam proses perubahan diri, kerana mereka akan sentiasa mengajak untuk melakukan kebaikan, bahkan menegur kesalahan yang kita lakukan. Justru itu dia sebut sahabat, tuan-tuan. Kalau sahabat dia tinggi lagi maqam dia daripada kawan atau rakan. Sebab sahabat ini susah kita nak cari, susah senang bersama. Maknanya kalau kita buat baik pun dia puji kita, kalau kita buat salah dia akan tegur kesilapan kita. Tuan-tuan, kalau jumpa orang begini, tuan-tuan kena genggam betul sahabat begini, tuan-tuan. Sahabat yang bila kita tengok dia, kita akan rasa semangat untuk kita melakukan ibadah. Malu untuk kalau kita melakukan maksiat. Jadi kena pegang betul-betul sahabat begini, tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dia allergic dengan sahabat begini. Dia kata, itu yang malas kawan dengan ustaz ni, susah. Itu haram, ini tak boleh, itu semua tak boleh. Payahlah kalau begitu. Kalau tak nak kawan dengan ustaz, nak kawan dengan siapa? Walhal adanya orang begitu sebenarnya baguslah tu. Allah hantar supaya nak bimbing kita ke jalan yang benar. Jadi lepas habis Ramadan, cari kawan yang baik-baik yang sama-sama pada bulan Ramadan, sama-sama qiyam, sama-sama mengingatkan untuk kita terus melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang seterusnya, yang keempat, hayatilah sirah Nabi SAW dan kehidupan para sahabat baginda.
Walaupun ada kalangan mereka yang dijamin syurga, anugerah itu tidak menjadikan mereka bermalas-malasan atau berehat di rumah, bahkan tetap bersungguh-sungguh beramal serta sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi, para sahabat, Nabi memang dah maksum. Tetapi bagaimana kehidupan Nabi selepas Ramadan? Sama tuan-tuan, tak pernah miss tahajud. Sahabat-sahabat sama. Walhal ada sebilangan daripada sahabat Nabi, antaranya yang 10 yang Nabi jamin masuk syurga, dah dijamin masuk syurga, tetapi mereka masih lagi mengekalkan amal selepas bulan Ramadan. Kita nama tak ada. Ada ustaz. Ustaz tak tengok ke dalam hadis Bukhari? Sahih tu ustaz, nama saya ada. Siapa? Umar. Memang Umar tu nama kita ambil tumpang nama Umar sahabat Nabi. Okeylah juga kan. So kita nama kita tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, saya selalu follow, tak pernah bertalaki, tak pernah berhadapan sama dengan Ustaz Hidayat. Ustaz apa? Hidayat yang apa ni? Ulama Indonesia kan. Tetapi dia selalu ingatkan dalam setiap kuliah dan tazkirah dia selalu ingatkan benda ini, bahawa Nabi yang maksum dan sahabat yang dijamin masuk syurga pun masih lagi beramal, masih lagi beristighfar. Antum, dia kata, antum yang bukan sahabat, yang nama pun tidak dipetik untuk masuk ke syurga, masih lagi nak bermalas-malasan. Itu peringatan untuk kita bersama. Ini supaya kita bagi peringatan. Kemudian yang kelima, mulakan amal soleh secara berperingkat-peringkat tetapi berterusan. Bermula dengan jumlah yang sedikit atau peringkat yang rendah secara perlahan-lahan dan berterusan. Kerana Aisyah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, antara amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Buatlah biar berterusan walaupun sedikit. Okey. Maka kesimpulannya, beramallah dengan penuh ikhlas, iaitu kewajipan mukmin kerana ia syarat suatu amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana amal soleh sepanjang Ramadan perlu diteruskan dengan konsisten. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya sangat luas, seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Surah Al-Hadid ayat ke-21 menggambarkan bahawa Allah perintahkan kita supaya kena berlumba-lumba, kena bersemangat untuk melakukan perkara-perkara amal soleh. Ayat lain Allah kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk mengerjakan amal kebajikan. Sebab apa? Nanti kita akan dapat ganjaran dekat syurga yang sangat luas. Sangat luas tuan-tuan. Saya dah pernah sebut dah sebelum ni. Kita baru ada dekat pintu syurga pun kita lamanya kita kat sana. Pasal apa? Cantiknya pintu syurga tu. Walhal baru pintu syurga. Buat apa kita duduk lama-lama sana? Masuk je lah, lagi dalam, lagilah cantik. Tapi oleh kerana kita terpesona tengok pintu syurga pun, baru tengok pintu dah terpesona. Macam kita tengok pintu Istana Iskandaria kan cantik kan? Kan selalu kita selfie sana kan? Pasal kita nak masuk dalam pun tak boleh. Selfie sana. Kalau di luar pun cantik, di dalam singgah sananya lagilah cantik. Syurga pun begitu. Syurga pun begitu. Tapi dekat luar pun kita dah terpesona. Saya ingat saya bagi inilah bagi tazkirah ke anak-anak sekolah rendah. Saya sebut ayat saya yang selalu saya bagi peringatan, nanti kalau kamu nanti dah masuk syurga, tengok ada Ustaz Ijam tau.
Kalau tak ada, tolonglah doa supaya Ustaz Ijaz masuk syurga. Ustaz bimbang nanti kalau kamu terpesona dengan kecantikan syurga, belum habis cakap, ada yang nyampuk. Terpesona. Tak jadi tu. Aduh. Lepas tu bila dah budak pun nyanyi begitu, saya pun jawab lah. Aku terpesona. Tuan-tuan layan budak-budak. Tuan-tuan ada dengar ke lagu ni? Tuan-tuan macam tak nak dengar lagu ni. Lagu tuan-tuan, lagu terpesona. Tapi jangan marah budak. Maknanya bila dia ada respon tu, alhamdulillah, okey lah tu. Dia dengar lah kita cakap. Tapi dia punya pemikiran dia kadang-kadang kan lain. Jadi nak gambarkan bahawa syurga tu sangat luas. Sebab itu kena berlumba-lumba. Baik. Sekarang apa benda yang kita nak kena maintainkan selepas Ramadan ini? Yang pertama, tetap menjaga solat fardu 5 waktu sehari semalam. Seeloknya kekalkan secara berjamaah. Sebesar mana pun rasa teruja dan rajin ketika menunaikan solat Aidilfitri, diharapkan begitu jugalah yang dirasakan apabila menunaikan solat 5 waktu yang dilakukan sehari-hari. Ni kita nak gambarkan. Jangan bila dah masuk 1 Syawal kita dah mula menjauhkan diri daripada masjid. Jangan bila dah masuk Syawal kita mula dah semayang tak ikut time. Tak pancul, tak tepat. Walhal sebenarnya semayang tu kena ikut time. Bulan puasa boleh pun. Ini dah masuk 1 Syawal dah jadi masalah. Pasal apa Ustaz? Makanan banyak, orang datang robok. Ini masalah tuan-tuan. Jadi hak ni kena jaga. Jaga semayang mesti di awal waktu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis kursi, aku wajibkan bagi umatmu solat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahawa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Surah Sunan Ibnu Majah. Jaga tuan. Jaga awal waktu. Allah kata kalau jaga awal waktu, aku jamin, aku pelihara dia. Tapi kalau dia tak jaga, tak ada jaminan aku. Takkan kita tak nak jaminan Allah Ta'ala. So kekalkan semayang 5 waktu kita, jangan tinggal. Kalau boleh secara berjamaah dan mesti pada awal waktu. Yang kedua, ni berat. Tapi bagi hotel-hotel kita hebat. Melazimi puasa sunat. Melazimi puasa sunat. Saya dah pernah sebut hari tu. Sebelum ni, dalam kuliah sebelum ni, kalau tahun lepas 2 Syawal kita dah start puasa Syawal. Tahun ini belum tahu. Kok mana pun cuba sebelum berakhirnya 30 Syawal tu kita dah habis selesaikan puasa 6 Syawal. Kemudian maintain. Ni abang-abang saya, kakak-kakak saya kat sini, Isnin Khamis memang takmis. Teruskan. Ataupun koman-koman 13, 14, 15. Ataupun koman-koman kita ambil yang biasa kita buat pada 9 Zulhijjah. Ada orang yang boleh daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Tapi jangan terlajak rajin sampai 10, 11, 12, 13 pun dia ambil sekali. Itu memang berdoa tak boleh. Itu yang diharamkan, puasa Zulhijjah tak boleh. 1 hingga 9 boleh. Okey, itu puasa. So lazim. Sebab kita nak masuk syurga melalui pintu yang bernama Rayyan adalah untuk orang yang memang rajin berpuasa. Yang ketiga, terus membaca dan mendalami Al-Quran. Jika pada bulan Ramadan kita dekat dengan Al-Quran, berlumba-lumba membaca dan menghabiskan 1 mushaf Al-Quran, maka kita bawa semangat itu ke bulan-bulan yang seterusnya. Teruskan membaca Al-Quran. Baca Quran ni jangan berhenti sampai setakat bulan Ramadan. Sebab kita nak tengok bahawa Quran itu adalah panduan hidup kita, kompas kita, GPS kita. Kita punya Waze ialah Al-Quran. Jangan tinggal. Ini masuk Syawal kita tutup. Sedangkan Allah dah bagi tahu kan, ayat 185 surah Al-Baqarah, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan itu bulan yang Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Dan bukan sekadar petunjuk, tapi ada penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu. Dan Al-Furqan, yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Maka sebab itu kena selalu Al-Quran, jangan tinggal. InsyaAllah berazam betul-betul masuk 1 Syawal kita terus melazimi pembacaan Quran. Kalaupun tak sama banyak macam Ramadan, tapi setidaknya jangan ditinggalkan. Ingat tu tuan-tuan. Kita nak tengok macam mana roh Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran ini dia boleh menjadikan seorang itu yang orang yang bengis boleh jadi orang yang lembut. Bukti, tuan-tuan masih ingat kan sahabat Nabi bernama Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab tu tuan-tuan ingat misi dia cukup besar, iaitu misi dia membunuh Nabi SAW. Tapi ketika dalam perjalanan ke rumah Nabi, dia berselisih dengan sahabat Nabi. Ada 2 riwayat. Satu katanya sahabat Nabi itu nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi kata nama Nu'aim. Tak apalah, pakailah mana-mana pun. Lalu ditegur, wahai Umar, kamu nak ke mana dengan bawa pedang? Katanya, aku nak bunuh Muhammad sebab dia telah mengislamkan orang. Kata Sa'ad atau kata Nu'aim, kalau begitu kamu kena selesai dengan aku dulu sebab aku pun dah Islam. Hampir lagi berlaku perbalahan, hampir lagi berlaku petikaman. Tetapi kata Sa'ad bin Waqqas, sebelum kamu nak bunuh aku, baik kamu selesaikan dulu urusan keluarga kamu. Umar tanya, kenapa? Kamu tak tahu ke bahawa adik kamu Fatimah dah masuk Islam bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid? Apa lagi Umar Al-Khattab bergegas balik ke rumah. Dengar ada baca-baca sesuatu dia tak pernah dengar sebelum itu. Dalam rumah itu rupanya ada Khabbab bin Ard sedang mengajar Sa'id bin Zaid membaca Quran dan juga Fatimah binti Al-Khattab. Bila dengar Umar Al-Khattab datang di luar, takut belaka semua. Khabbab nyorok tuan-tuan. Nyorok ni akhirnya terlupa lembaran Al-Quran itu tak sempat nak disuruh. Akhirnya tuan-tuan pun tahu kan, Fatimah pun kena pelempang, kena ketuk sampai berdarah kepalanya. Adik ipar Umar, Sa'id bin Zaid pun kena juga. Akhirnya dia minta, apa yang kamu baca tadi? Minta padaku, bagi ke abang. Fatimah kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab kamu dalam keadaan yang tidak bersuci. Kalau nak baca, pergi bersuci dulu. Akhirnya Umar akur bersuci, kemudian barulah Fatimah serahkan lembaran Al-Quran. Surah Toha ayat 1 hingga 14. Sampai ke ayat 14, Umar Al-Khattab terberhenti terus, mukanya berubah 100%. Akhirnya minta supaya ditunjukkan untuk berjumpa dengan Nabi kat rumah Nabi. Akhirnya Islam. Sementara sebelum itu pula, pada hari Khamis malam Jumaat, Nabi dah baca doa minta supaya Allah Ta'ala Islamkan antara dua, sama ada Umar ataupun Abu Jahal. Allah Ta'ala perkenankan untuk Islamkan Umar Al-Khattab. Tuan-tuan tengok, apabila Umar Al-Khattab dah Islam, apa jadi pada dia tuan-tuan? Daripada seorang yang sangat bengis, akhirnya menjadi seorang yang sangat beradab, sangat taat, sangat membela Islam. Orang yang paling pertama sekali sembahyang secara terang-terang dekat Masjidil Haram. So kita nak buang kita punya keras dalam hati ni, baca Quran tuan-tuan. Baca Quran. Jangan baca Facebook. Baca Facebook boleh sikit-sikit je. Kalau tidak pening tuan-tuan kalau baca terlampau kerap sangat. Mulalah kita nak mengamuk itu pasal. Sebab kita cakap bersuka hati. Tuan-tuan tengok baru ni bagaimana kenyataan Mufti Sohibul Samah Mufti Kuala Lumpur. Dalam satu wacana ilmu tuan-tuan, wacana ilmu bukan dalam bentuk tulisan, ditanya apa hukum kalau orang merentas negeri secara haramnya. Maknanya tak ada dapat kebenaran dan sebagainya. Lalu dijawab, tuan-tuan kena tengok tu. Dijawab haram lah, sebab tak mendapat izinan. Dia bagi contoh lagi bila mana polis dapat tangkap ada dua pasangan suami isteri merentas negeri dengan
menunjukkan surat kelulusan daripada yang di-Pertuan Agong. Itu dikata ni 2 kali haram. Satu menipu, satu merentas. Okey. Berbakul-bakul dia kena tuan. Tu saya kata kita tak nak jaga. Padahalnya Al-Quran suruh kita tabayyun, bukan tibayyun. Tabayyun dulu. Dengar apa dia cakap. Kat mana silapnya? Tak boleh ke kita berbeza pandangan Ustaz? Saya jawab boleh, tapi jaga adab. Ini dengan ulama kamu main suka hati saja. Cakap ni yang terbaru yang tadi ada orang kongsi. Siap buat live TikTok ke apa ke, dia upload dekat Facebook. Saya cabar Mufti Kuala Lumpur untuk bawa dalil hadis daripada Quran. Apa pening orang ni, hadis daripada Quran. Bagi tahu haram merentas negeri. Apa sampai itu tuan. Ada lagi yang kata ini mufti 2 darjat. Mengapa haramkan merentas negeri je? Kenapa tak nak haramkan arak, tak nak haramkan apa ni rasuah apa semua? Nampak sangat tak cerdik tuan. Apa perlunya kita haramkan benda yang memang telah jelas Allah haramkan? Itu bukan kerja mufti. Kerja mufti ialah menjelaskan perkara yang tidak disentuh secara langsung dalam Al-Quran. Kalau dah benda dah memang qat'i dalam Quran, apa nak perlukan lagi peranan mufti? Tak perlu. Mana boleh? Ni saya kata ni masalah tuan-tuan. Zaman sekarang tuan-tuan. Jadi kalau nak layan sangat pening tuan. Memang pening. Saya tak kata tak. Yalah. Boleh kita boleh beza pandangan. Bukan saya kata apa ni tak boleh tegur, tak ada masalah, tegur. Tapi biar menjurus. Cuba betul-betul apa benda yang sebenarnya yang kita nakkan sebenarnya. Nak apa? Nak merentas negeri ke, nak balik raya ke, nak apa sebenarnya? Cuba bercakap betul-betul. Sebenarnya nak balik raya. Nak balik raya kita gabung dalam tempoh sekarang tak boleh. Tak tengok ke apa yang berlaku dekat India, yang 3 juta orang pergi mandi dekat sungai Ganges tu, akhirnya jadi macam mana? Mati orang itu je. Nak ke kita orang itu? Ustaz boleh sedap cakap, ustaz duduk kat kampung sendiri, kami duduk kat mana? Kami duduk kat KL Lumpur Ustaz. Nak balik juga. Sedap cakap. Apa ingat saya tak ada bini? Saya pun ada bini walaupun seorang. Bini saya tu jauh, orang negeri di bawah Bayu lagi. 2 kali tak balik. Udahlah dulu nak balik pun memang ada perjanjian Borneo saya dengan dia. Orang nak balik di sini boleh, tapi syaratnya setahun sekali kena balik. 2 tahun dah tak balik. Baru tadi video call dengan mentua. Nasib baik ada 1 mentua. Kalau 2 mentua, tuan, ni maknanya apa? Bukan memang saya duduk kat kampung, tapi bini saya ada kampung dia. So kita nak khabar, kalau kamu nak kata benda yang tak betul tu, yang mana satu? Saya bagi contoh macam orang kata tahlil haram. Contoh je. Kata tahlil haram. Saya tanya, kenapa tahlil haram? Sebab masa tahlil tu ada makan-makan tu, ada makan harta anak yatim. Saya kata, Cok, kamu tahu tak tahlil tu apa? Cok tahu tak tahlil tu la ilaha illallah. Bukan makan-makan tu. Jadi yang sebenarnya yang haram tu apa? Haram la ilaha illallah ke haram makan tu? Kalau kamu nak kata haram makan harta anak yatim, kita perelokkanlah. Yang mana yang tak elok kita jangan buat. Ini kamu kata tahlil haram. Tahlil tu sebut la ilaha illallah, biar faham. Jadi sekarang ni yang kamu nak kerajaan atau pihak berkuasa nak lakukan sedikit perubahan tu yang mana? Nak balik kampung ke, merentas negeri ke? Walham merentas negeri, kalau nak pergi bawa orang tua ke hospital, boleh je pun. Tak ada masalah. Ni benda yang kita kena. Okey, teruslah kata, ni panjang. Yang seterusnya, menunaikan solat malam, teruskan. Kemudian yang terakhir ialah sedekah. Sebab Nabi SAW dalam hadis itu beritahu bahawa Nabi SAW sangat pemurah dan terlebih pemurah pada bulan Ramadan. Tetapi bulan lain maknanya Nabi sedekah juga. Kita jangan berhenti, jangan stopkan sedekah kita itu.
pada bulan-bulan yang lain, kita teruskan juga dengan amalan sedekah. Jadi tuan-tuan, saya bagi peringatan ini untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan, saya yakin pun di kat sini okey-okey je, tapi tuan-tuan kena sampaikan kepada orang lain. Kalau boleh, ialah yang berada hampir dengan kita, ahli keluarga kita, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kongsian saya dengan tuan-tuan pada petang ini bermanfaat dan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal untuk kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah kalau ada silap dan salah tu, saya manusia biasa, saya mohon keampunan, dan kalau ada bahasa yang tak sedap didengar tu, saya juga mohon keampunan daripada kesilapan itu. Saya berdoa untuk saya dan tuan-tuan teruskan sehingga berlalu 30 Ramadan. Tuan-tuan ingat kita waktu kritikal ni tuan-tuan. 10 hari yang terakhir Nabi suruh jaga. Kejar. Ada satu hadis 24 Ramadan pun ada hadis kata Lailatul Qadar. 25 ada, 27 pun ada, 29 pun ada. So jangan miss. Tapi yang asahnya yang lebih kuat lah, semua sahih belaka. Tapi yang kuatnya 27 Ramadan. So nak mengabarkan bahawa tarjihnya ialah 27 Ramadan tu jadi ia sebagai satu benda wajib. Yang lain tu maknanya buat juga. Tapi wajib tu wajib untuk kita dan keluarga kita. Tapi peringatan untuk saya dan tuan-tuan, awas ya tuan-tuan. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan tuan-tuan jumpa dengan Lailatul Qadar, tolong dua je. Jangan bagi tahu ke orang. Jangan bagi tahu ke orang. Besok jangan bagi tahu ke orang. Pasal apa? Kurang-kurangnya ada dua sebab kenapa kita tak boleh bagi tahu ke orang. Pertamanya, kita takut bila kita beritahu tu timbul riak dalam hati kita. Kita cerita malam tadi kita qiyam, kita dah beramal. Nanti habis kita punya amalan kita. Sebab Nabi dah kata, ramai orang yang bangun malam tapi dia tak dapat apa-apa melainkan dia dapat berjaga malam saja. Ini kita risau. Apalagi kalau pergi bubuh stepik dekat media sosial kan. Betul, selfie lagi. Janganlah tuan, jaga sungguh. Yang kedua, kenapa tak boleh bagi tahu ke orang? Dia akan melemahkan semangat orang. Dia siap buat kita sekirah lagi. Saya dah kabur dah. Mana? Lepas tu orang lain yang tengok, aduh, aku baru malam ini nak cari. Lain kata, malah kita ni jenis kuat merampui kan. Walhasilnya, kalau pun dah berlalu Lailatul Qadar, kita masih ada bulan Ramadan. Siapa yang beramal, Allah Ta'ala lipatkan 70 kali ganda. Jadi jangan cerita ke orang. Bila cerita, orang akan lemah semangat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wal walidina wa jami'il muslimin wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم